Menuju 2 dekad perjuangan untuk keamanan sejagat, Global Peace Mission Malaysia kini digerakkan dengan kekuatan anak-anak muda dengan bimbingan pakar serta mereka yang berpengalaman dalam dunia kemanusiaan dan juga advokasi. GPM komited untuk menjadi sebuah badan yang terkehadapan di dalam membawa isu-isu kemanusiaan di peringkat nasional dan antarabangsa. GPM kini telah menjadi sebahagian daripada Global Citizen dengan memastikan 6 teras utama GPM adalah sejajar dengan matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goals SDG 2030. Dengan motonya, misi kemanusiaan merentasi sempadan, GPM akan terus berdiri teguh menongkah pelbagai onak dan duri menepani zaman. Dan kini, GPM mempersembahkan logo sambutan 2 dekad perjuangan keamanan sejagat. Misi kemanusiaan merentasi sempadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam saya ucapkan kepada semua yang ketika ini barangkali sedang rehat. Kita selesai meneruskan kerja harian, rutin harian. Ada yang mungkin saja baru ataupun selesai solat isyak barangkali, ataupun menantikan kehadiran rancangan kita iaitu siri Reflect Series. Alhamdulillah untuk pada malam ini kita sedang berada dalam fasa siri yang kedua. Sebelum ini kita telah mendengar berkaitan dengan topik ABIM Kepeloporan Misi Keantarabangsaan, dan pada malam ini kita akan mendengar tentang topik agenda kemanusiaan Misi Rahmatan lil Alamin. Yang mana pada malam ini kita tampilkan 2 orang tokoh yang tidak asing dalam kalangan kita. Pertamanya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Noor Manuti. Terima kasih Dr. Manuti. Yang kedua saya persilakan juga yang berbahagia Puan Nur Azrina Abdul Aziz yang kini merupakan pengarah eksekutif bagi jaringan Rohingya Education Center. Keduanya adalah merupakan individu yang terlibat secara aktif dalam gerak kerja lapangan. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, pada malam ni anda boleh kongsikan rancangan kita, boleh saja share, boleh like dan juga boleh berikan kita komentar dan juga soalan-soalan yang berkaitan supaya perbincangan kita lebih santai, interaktif dan juga ada 2 hala komunikasi antara panel kita. Dan malam ini kita membawakan topik yang sebenarnya cukup penting kepada kita semua, mengambil kira semangat daripada ayat Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Pokoknya di sini adalah bagaimana kita menerapkan agenda misi rahmatan lil alamin itu kepada gerak kerja kemanusiaan yang kita juga sedang usahakan kini. Jadi saya mulakan terlebih dahulu dengan memberikan laluan kepada Dr. Muhammad Noor Manuti. Bagaimana sebenarnya mungkin Ustaz Mak Noor melihat kepada tema yang kita bincangkan pada malam ni. Saya juga sebenarnya merujuk kepada tulisan ucapan dasar yang ada di sini adalah merupakan koleksi ucapan dasar dalam Muktamar ABIM Sanawi. Jadi Dr. Muhammad Noor Manuti adalah merupakan mantan Presiden ABIM keempat daripada tahun 1991 hingga 1998 barangkali atau 97. Tapi dalam ini saya ambil contoh saja ucapan dasar beliau dengan topik memperteguh kitah perjuangan menghadapi era perjuangan, telah menyebutkan berkaitan dengan penderitaan umat yang berlaku apabila di sini disebutkan bahawa kita harus berperanan sebagai juru bicara umat. Dan apa disebutkan di sini tentang agenda yang dilakukan melalui kutipan derma penderitaan orang-orang Rohingya bersama dengan kumpulan akhbar berita harian, termasuk juga di sini menyentuh tentang kesengsaraan umat di Bosnia Herzegovina dan juga umat Islam di Somalia yang mengalami kebuluran luar biasa. Jadi saya sebutkan bahawa ini adalah merupakan satu agenda utama gerakan pada waktu itu. Ucapan dasar dianggap sebagai satu gagasan besar untuk dibawa ke depan, aspirasi untuk kita gerakkan
perkara-perkara di bawah. Jadi bagaimana sebenarnya agenda kemanusiaan itu ada kaitan terus dengan misi rahmatan lil alamin. Saya silakan kepada Dr. Makno. Okay, boleh unmute dulu Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kan? Dengar tak? Okey. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan sahabat saya, adinda saya, saudara Fahmi Samsudin, selaku CEO GPN ABIM. Seterusnya Puan Azalina Abdul Aziz, selaku Director Eksekutif Sistem Pendidikan Islam Rohingya yang ditaja oleh ABIM dan wadah di seluruh negara. Rakan-rakan pimpinan, rakan-rakan ABIM dan juga para pendengar yang saya muliakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Fahmi dan rakan-rakan kerana sudi mengundang saya, dan saya merasakan bahawa topik ini sangat penting dan menarik untuk kita khalayakkan kepada masyarakat dalam konteks untuk menunjukkan bahawa perjuangan dakwah ataupun gerakan dakwah yang telah pun diasaskan oleh ABIM sejak tahun 1971 adalah merupakan satu dakwah yang universal sifatnya. Dengan lain perkataan, ia membawa misi rahmatan lil alamin seperti mana yang dipetik daripada surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahawa kalau kita dapat memahami Islam sebagai satu ajaran yang suci, kupasan-kupasan ulama-ulama yang lepas dan juga yang kini, antaranya saya selalu merujuk kepada Syekhuna Yusuf Al-Qaradawi. Dia menyebut bagaimana ayat-ayat Al-Quran selain daripada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, banyak sekali ayat-ayat yang menyebut ya ayyuhan nas, ya bani Adam, wahai manusia, wahai anak-anak Adam. Ini menunjukkan bahawa Islam sangat memprihatinkan bahawa rahmat lil alamin ini, nikmat Islam ini jangan hanya dikongsi oleh orang-orang Islam yang sudah iltizam kepada Islam, tetapi harus dimanfaatkan kepada seluruh warga alam, iaitulah warga insan yang merupakan anak cucu cicit Adam ataupun manusia, insan yang disebut di dalam Al-Quran, laqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam. Dan Allah telah memuliakan manusia. Oleh yang demikian, dalam kehidupan kita, suka duka, bahagia celaka, sa'adah wa syaqawah merupakan peraturan-peraturan Allah, sunan ilahiyah, maka kita tak akan dapat mengelakkan diri berhadapan dengan kesengsaraan manusia. Bukan sahaja orang Islam tetapi juga orang bukan Islam. Sama ada seperti mana yang telah kita lihat kesengsaraan di Bosnia Herzegovina, kesengsaraan di Somalia, kesengsaraan kebuluran di Afrika, Palestin yang sudah pun sengsara pada tahun 1948, Kashmir, Rohingya dan sebagainya. Jadi misi rahmatan lil alamin ini yang dibawa oleh ABIM adalah satu misi yang penting, mulia dan sangat bertepatan dengan ajaran Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya boleh sebut mungkin matannya itu kurang tepat, tetapi yang saya ingat ada hadis sahih yang menyebut khairun nas ma yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia. Maka maknanya kalau orang Islam itu tak beri manfaat kepada rakannya orang Kristian, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, orang Sikh dan sebagainya, dia bukan sebagai seorang manusia yang bernilai di sisi Allah. Walaupun semayangnya 5 waktu hebat, zakatnya, ya, puasanya dan sebagainya, tetapi kalau dia tidak mau membantu rakan, jiran di sebelah rumahnya yang miskin, yang tanpa kedana, yang lapar, ataupun jirannya yang mengalami masalah
trauma, kemurungan dan sebagainya, dan banyak lagi masalah-masalah sosial yang semakin meningkat pada waktu kini. Maka dia bukan seorang Muslim yang sebenarnya. Oleh demikian, secara umumnya kita telah melihat bahawa ajaran Islam yang mulia ini sangat memprihatinkan kepada kebajikan manusia, kepada kebahagiaan manusia untuk hidup sementara di dunia ini sebelum berpindah ke alam akhirat. Saya berhenti di situ dulu. Terima kasih Datuk Dr. Muhammad Noor Manuti di atas permulaan yang saya fikir satu sisi yang menarik untuk kita lihat dan kita bawakan juga agenda itu dalam keadaan yang lebih praktikal sifatnya. Dan alhamdulillah jika kita lihat kepada faktor sejarah ABIM 50 tahun dan 20 tahun GPM itu sendiri, umumnya negara kita kelihatannya tidaklah kita kata jika kita dikebandingkan dengan negara-negara lain yang barangkali terlibat dengan konflik, terlibat dengan bencana alam, barangkali Malaysia secara relatifnya masih lagi selamat, masih lagi aman, dan kita adalah kelompok yang menawarkan bantuan dan sokongan kita kepada kelompok yang terkesan, kelompok yang rentan, kelompok yang dikategorikan sebagai pelarian, muhajirin dan sebagainya. Maka saya beralih kepada Puan Azlina Abdul Aziz. Beliau adalah individu yang saya fikir merupakan ibu Rohingya lah di Malaysia ni. Kerana apa? Kerana beban pembuktian itu ada kerana keterlibatan secara aktif sejak daripada awal sehingga kini menyantuni muhajirin Rohingya yang ada di seluruh Malaysia barangkali. Jadi saya ingat mungkin boleh dikongsikan pengalaman lapangan khususnya membawa tema misi Rahmatil Alamin ini. Apa tafsiran Puan Azlina dalam konteks ni? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak anda Fahmi dan juga Ustaz Datuk Dr. Muhammad Noor Manuti. Mulanya ingin saya rafakkan kesyukuran ya kerana pertama kalilah saya digabungkan dalam sesi sebegini, sesi perkongsian sebegini dengan salah seorang yang saya rasa antara yang dikagumi oleh ahli-ahli masyarakat ya yang ada di luar sana. Dan saya mengagumi Ustaz atas keilmuan beliau yang memang saya pandang tinggi. Memanglah gerun juga ya Fahmi ya, masa mula tu bila diberitahu nak digabungkan, dipasangkan bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Noor Manuti. Tetapi saya fikir mungkin juga itu adalah satu bukanlah kebetulan ya, tetapi telah dirancang mungkin oleh pihak GPM khususnya daripada Fahmi sendiri. Kerana saya bukanlah orang yang sesuai untuk berbicara tentang falsafah di sebalik kemanusiaan itu, di sebalik misi Rahmatan lil Alamin dan sebagainya. Saya memang orang di lapangan dan memang saya rasa dah sesuai lah ya saya digabungkan dengan Ustaz pada sesi malam ini dan mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita cuba kongsikan pada malam ini. Sedikit sajalah ya saya hanya ingin kongsikan apa yang sedang diusahakan. Bukan saya seorang ya, saya ada tim saya ada pendukung-pendukung di luar sana yang memang saya rasa telah terpanggil untuk melakukan sesuatu untuk satu masyarakat, satu etnik yang kita rasa telah terpinggir, telah dizalimi. Of course lah memanglah mereka di kalangan masyarakat yang seagama dengan kita. Tapi saya kira itu bukanlah faktor utama ya, tetapi kerana mereka ni adalah golongan yang terpinggir. Dan saya kira saya memilih ya untuk menyantuni masyarakat Rohingya ini kerana merasakan bahawa ada satu elemen atau satu aspek yang memang perlu ditekankan, perlu disediakan, disiapkan anak-anak ini. Kerana saya tak rasa saya tak sesuai, saya tak mampu untuk keluar di sana mencari dana untuk menyediakan makanan, food packs dan sebagainya kepada masyarakat Rohingya. Bukan bidang saya ya. Jadi latar belakang saya adalah pendidikan. Saya ada diploma pendidikan, saya pernah mengajar di peringkat rendah sampailah ke menengah dan juga peringkat universiti. Jadi saya rasa bahawa ilmu yang telah saya perolehi itu perlu dimanfaatkan mengikut kesesuaian apa yang ada pada saya. Jadi atas dasar itulah pada tahun 2010 ya, bukan saya tidak bermula daripada awal. Pada awal dulu memanglah saya dikatakan sebagai suri kepada pengurusi GPM sekarang. Tetapi di peringkat awal dulu hanyalah sekadar exposure
saya dibawa ke sana sini menemani dan terdedah kepada suasana masyarakat yang sedang disantuni ini. Tetapi apabila pada tahun 2010 ya, percaturan Allah begitu indah saya kira, di mana saya telah dipanggil untuk melangkah masuk ke JREC ini untuk menyantuni satu masyarakat yang saya kira tak ramai pada masa itu yang tergerak hati lah untuk menyantuni, dan saya melihat bahawa JREC pada mulanya bersama-sama dengan GPM, of course daripada tahun 1990-an, awal 90-an itu telah mula menyantuni masyarakat Rohingya dan mula membantu mereka melalui madrasah-madrasah yang diusahakan oleh masyarakat atau komuniti Rohingya sendiri. Tetapi apabila 2010 saya telah dipanggil masuk with my own as a whole untuk bantu mereka, kerana kita telah mengenal pasti bahawa kunci kepada masa depan masyarakat yang telah dipinggir ini, yang dizalimi ini adalah pendidikan. Jadi saya berpegang kepada apa yang Ustaz sebut tadi ya. Saya yakin bahawa kerana saya ingin menjadi sebahagian daripada mereka yang dikatakan sebagai manusia yang dapat memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan saya kira bahawa itulah punca utama ya, saya berpegang kepada itu, sebab itulah yang saya telah dididik oleh arwah bonda saya ya. Semasa saya kecil saya telah dibawa menyantuni masyarakat. Secara tidak langsung saya belajar, rupanya itu yang telah disemai dalam diri saya, dan Allah Ta'ala atur cantik pada masa anak-anak semua sudah stabil, sudah besar, saya pun sudah ada banyak masa, dan 2010 saya bermula, dan inilah saya buat keputusan bahawa saya akan habiskan usia saya ya, insya-Allah, selagi ada daya upaya, selagi ada masa, selagi ada kudarat untuk terus menyantuni anak-anak Rohingya ini, kerana saya merasakan bahawa mereka harus bangkit ya. Tidak selama-lamanya kita boleh bantu mereka, tidak selama-lamanya kita boleh memberi mereka makan. Maka makna kata mereka harus pulang ke bumi Arakan. Mereka harus menebus maruah bangsa mereka yang telah dihinjak-hinjak di sana, dan inilah makna kata saya memilih untuk mendidik anak-anak ini, kerana dengan harapan akan lahirlah satu generasi dalam tempoh 10 tahun akan datang, mungkin satu bangsa yang mampu berdiri sendiri, bukan saja sekadar untuk membela maruah bangsa mereka, tetapi juga dapat membalas jasa masyarakat Malaysia khususnya yang telah lama menyantuni dan membantu mereka. So no longer to be the recipients, but also now to be the benefactors, yang mereka sendiri boleh memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kalau boleh saya kongsikan sedikit lah ya, bukanlah saya prepare, staff saya tolong prepare slides ni, hanya sekadar memberi gambaran apa yang kita lakukan melalui projek pendidikan ini. Okey, jadi JREC ni adalah kita mempunyai adalah jaringan beberapa sekolah yang kita namakan Rohingya Education Center. Fokus kita setakat ini adalah kepada anak-anak pelarian Rohingya, dan memang ada juga dari kalangan etnik yang lain, dan juga daripada kita juga ada satu ketika anak-anak daripada Middle East dan sebagainya. Jadi bermula 2010, dan sekarang kita sudah ada 5 buah sekolah REC di Pulau Pinang, di Klang, di Gombak, di Kuantan, dan juga yang terakhir adalah di Kuala Terengganu. Alhamdulillah kita menawarkan pendidikan di peringkat rendah, dan sejak 2019 kita mula melangkah menawarkan pendidikan menengah. Jadi the next step adalah masuk universiti ya. Jadi memanglah akademik bukan segala-galanya, tetapi kita cuba kena pasti anak-anak yang kita rasa kita mampu untuk mendidik mereka, menjadikan mereka pemimpin bangsa mereka satu hari nanti. Okey, slide seterusnya kalau boleh ni. Okey, ini adalah kolaborasi ya. Jadi JREC banyak berkolaborasi bersama beberapa pihak, NGO, institusi pengajian tinggi dan sebagainya. Jadi sebab kita berbicara di atas platform GPM pada malam ini, maka saya kongsikanlah beberapa gambar ya. Tak kala back to school program anak-anak dihadiahkan beg sekolah bersama dengan peralatan alat tulis dan sebagainya. Okay, next. Okey, yang ini adalah contoh sahajalah sesi PDP di dalam kelas.
ada contoh di Kelang dan juga di Pulau Pinang. Jadi kita cuba menawarkan pendidikan secara formal, ya, apa yang ditawarkan di sekolah kebangsaan itu jugalah kita cuba sebaik mungkin untuk menyediakan a proper structured systematic holistic education kepada anak-anak ini. Okay, seterusnya. Okey, sesi PDP. Jadi saya suka gambar ini, ya, sebab anak-anak ini belajar untuk ini subjek sains, ya, untuk buat sendiri jeruk mangga. Jadi memang itu diajarkan di sekolah. Dan juga gambar yang paling kanan ini anak-anak sedang menjahit topping, ya, facial mask, face mask. Kita ada kemudahan mesin jahit dan sebagainya, sumbangan UNHCR, sumbangan peribadi, sumbangan korporat dan sebagainya. Okey, next. Okey, yang ini juga di dalam kelas semasa PKPP tempoh hari, alhamdulillah kita mampu untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Okey, next. Ini co-curriculum yang memang kita jalankan setiap tahun kecuali tahun 2020 kerana PKP, PKPP, PKPB dan sebagainya. Okey, next. Ini adalah kerjasama dengan Garden International School, merupakan rakan kolaborasi kita yang begitu rapat, ya, bersama kita sejak 2017 lagi sehinggalah sekarang. So ini adalah satu contoh bahawa kita mendedahkan anak-anak ini dengan pihak di luar, the non-Muslims, ya. Maknanya dia orang biasa membiasakan diri dan berkongsi experience, berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan dan sebagainya. Okay, next. Okay, Hari Anugerah Kecemerlangan, every year we have that. Okay, next. Okay, khusus setakat ini kita dah mempunyai hampir 50 orang guru untuk kelima-lima buah sekolah, dan bukanlah satu, ya, tugas yang mudah saya kira kerana mengurus guru di 5 buah tempat yang berbeza, tetapi alhamdulillah guru-guru walaupun majoritinya tanpa latar belakang pendidikan, tidak ada diploma atau sijil perguruan, namun mereka datang bersama kita dengan attitude yang betul, cuba bersama menghayati dan merealisasikan visi dan misi yang kita tetapkan. Okay, next. Okey, bengkel persiapan pekerjaan juga, makna kita bukan saja kita buka sekolah tetapi kita juga menyediakan bengkel-bengkel untuk menyediakan remaja-remaja khususnya untuk masuk ke alam pekerjaan. Ya, basic things about culture, about values of the Malays, values of the Chinese di Malaysia, mengajar dia orang tentang ketepatan waktu, mengajar mereka tentang tidak boleh meludah merata-rata kalau makan sirih dan sebagainya. So those are basic things. Okay, next. Okey, yang ini juga kita cuba, ya, melalui alumni di Penang terutamanya, kita cuba untuk membentuk satu grup kita panggil YES, ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak inilah yang bantu untuk menjadi spokesperson bagi komuniti mereka di sana. Okey, next. Ini adalah alumni kita, contoh yang selalu saya berbicara lah, ya. Alumni kita yang resettle dapat peluang untuk berhijrah ke Amerika Syarikat. Di sebelah kanan ini adalah pelajar kita di Pulau Pinang, ya, Ustaz. Beliau kini adalah pelajar di peringkat ijazah perubatan, dan kita sangat berbangga, ya, kerana kita telah mampu menyediakan pendidikan rendah yang apabila beliau pergi ke Amerika, beliau mampu untuk masuk ke kelas yang rakan-rakan sebaya dengan beliau. So meaning to say that education kita tawarkan di sekolah kita ini mampu untuk menyediakan anak-anak ini ke peringkat menengah. Okay, next. Ini teacher compensation. Yang ini juga maknanya kita telah diamanahkan oleh pihak UNHCR terutamanya untuk bantu monitor, ya, menyelia sekolah-sekolah yang berdaftar di bawah UNHCR. Ada 26 buah sekolah, ya. Ada yang Muslim based school, ada yang juga non-Muslim. Jadi maknanya kata kita reach out bukan sahaja kepada masyarakat yang beragama Islam di kalangan muhajirin ini, ya, tetapi juga masyarakat yang bukan Islam. Alhamdulillah. Okay, next. Okay, yang ini adalah anak-anak ini adalah di REC Kuantan. Saya kira kesemuanya sekarang berada di peringkat menengah dan masing-masing menunjukkan prestasi yang begitu membanggakan, dan mudah-mudahan mereka akan berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi dan dapat dibimbing, dididik menjadi pemimpin di masa depan, insya-Allah taala. Jadi saya kira itu dululah. Itu dulu pun dah panjang lah, bukan di bawahnya Rasul Fahmi, ya. Jadi itu sekadar perkongsian secara ringkas tentang apa yang kita jalankan sekarang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Puan Azrina.
satu sumbangan dan juga boleh dikatakan satu inisiatif yang sebenarnya tidak kita kata ada nilaian yang boleh dibayar dalam konteks itu sendiri. Menarik juga untuk bincang tentang isu ni apabila bercakap tentang agenda bantu orang, agenda untuk melakukan inisiatif tertentu. Permulaannya itu mungkin ada dalam kalangan apa yang disebutkan oleh Dr. Manuti tadi. Hasilnya itu kadang-kadang kita selalu nak tengok hasil. Alhamdulillah saya ingat diberi kesempatan keberkatan umur bagi Dr. Manuti, ucapan dasar yang dibuat pada tahun 1990-an tadi. Saya cuba sebenarnya nak mencari buku, ada satu lagi, Humanizing Education in Malaysia, The Experience of Bosnia Herzegovina, terbitan IIUM. Ini satu lagi buku terbaru yang ditulis oleh alumni IIUM, khususnya anak-anak Bosnia yang dulunya mendapat peluang pendidikan di Malaysia, dan saya fikir mereka juga antara lain dibawa semasa kepimpinan Dr. Manuti sendiri ke Malaysia. Dan saya fikir itu juga barangkali akan terjadi kepada, mungkin itu juga Puan Azizah sebutkan tadi, kita diberikan contoh bagaimana pendidikan itu diberikan, asbab untuk mereka ini bukan berada di sini tetapi membangunkan semula negara mereka, menjadi pemimpin negara mereka, dan itu terbukti di Bosnia. Jadi bagaimana mungkin Dr. Manuti melihat pada persoalan kita nak buat agenda gagasan besar tapi kita selalu nak melihat kepada hasilnya, walhal ini adalah proses yang begitu panjang sebenarnya. Mungkin Dr. Manuti nak komen. Boleh mute-kan dulu Doktor. Ya. Mute kan Okey. Boleh. Dah boleh dah. Boleh. Okey. Anak saya kena berada di sisi saya. Okey, pertama saya nak ucapkan tahniah, syabas, bravo kepada Saudara Ahmad Azam Abdul Rahman, Puan Azalina dan rakan-rakan yang telah dapat menunjukkan satu kecemerlangan di dalam usaha untuk membina satu model pendidikan Islam yang serba komprehensif dan contemporary dalam konteks untuk mendepani zaman dalam usaha untuk kita membina generasi muda Muslim Rohingya yang merupakan satu langkah yang sangat strategik untuk masa depan ummah, khususnya kepada kaum Rohingya. Jadi alhamdulillah saya sungguh gembira pada malam ini bahawa inilah salah satu di antara langkah yang strategik sambil berdemonstrasi di jalan-jalan raya di depan kedutaan Burma. Itu langkah yang baik diteruskan, tetapi kita kena buktikan unjuk rasa itu, kata orang Indonesianya, unjuk rasa itu harus disertakan dengan tindakan sosialnya. Alhamdulillah. Jadi soalan sudah fahami tadi, apa yang telah Abi melakarkan termasuk dalam ucapan-ucapan dasar pemimpin-pemimpin kita yang lalu, Saudara Anwar, Saudara Siddiq Fadil, Ustaz Ghazali, ya. Saya yang keempat kemudian diteruskan oleh Ahmad Azam dan sampailah kepada kepimpinan hari ini. Kita tak sunyi untuk membicarakan soal ummah. Dan ini bertepatan dengan ayat Al-Quran, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya kita ini satu umat dan kepada akulah kamu semua menyembah. Dan hadis Rasulullah juga menyebut, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minni atau falaisa minna. Siapa yang tak memprihatinkan keprihalan saudara-saudaranya yang beragama Islam, dia bukan daripada pengikut aku ataupun pengikut kami. Hadis Rasulullah SAW yang sahih. Dalam konteks Bosnia, alhamdulillah perancangan kita di UAE bermula dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Dr. Abdul Hamid Abu Sulaiman, ya, dan juga rakan-rakan pimpinan di UAE itu, Profesor Kamal Hassan dan sebagainya, telah berhasil. Kita dapat melihat anak-anak Bosnia yang committed, yang komitmen Islamnya itu kuat, tapi pada masa yang sama very professional. Saya berbangga bila ke Bosnia 2015 berjumpa dengan anak murid saya, Saudara Amir Bikovic, salah seorang pemimpin Bosnia yang sedang naik saat ini. Dia adalah pengurus besar Bank Islam di Bosnia dan amat instrumental kepada pembangunan ekonomi umat Islam Bosnia yang masih lagi mencabar kesan daripada perang hampir 10 tahun.
Dan yang terakhir, sebuah universiti yang baru ditubuhkan, Shenandoah, saya nak sebut pun tak tahulah, yang diuruskan oleh anaknya almarhum Jamal Bazanji bersama dengan Harmin Kota Islam saya, yang berkahwin dengan seorang puteri daripada negeri Kedah. Sebelumnya diterima IT Washington. Saya berjumpa dengan dia waktu saya pergi ke Washington 2016 yang lalu, 2017. Dan dia adalah pengarah penyelidikan di situ. Di Bosnia juga, di Sarajevo, saya berjumpa dengan Saudara Ali, Ali Bokfish, bukan Bokfish, dah lupa nama penuh dia. Tapi dia adalah dekan Fakulti Pengajian Islam di Universiti Sarajevo. Banyak lagi yang dalam profesionalisme, dalam diplomasi dan sebagainya, yang hari ini memberikan satu harapan besar kepada kita, khususnya dalam konteks peranan ABIM untuk menyelamatkan warga Bosnia dengan rakan-rakan Saudara Ahmad Azam, Dr. Muhammad Nur Nawawi, Saudara Anwar Tahir, Saudara Kamal Ali yang berperanan di Bosnia, ya, Herzegovina, terutamanya di kawasan-kawasan yang menghadapi peperangan, tampaknya sudah memberikan hasil yang begitu sekali dibanggakan. Dan juga dalam konteks Palestin, saya rasa perjuangan kita tidak luntur. Bahkan dalam zaman kami memegang tampuk kepimpinan ABIM 1992-1997, kita masih ingat bagaimana hubungan rapat Saudara Anwar Tahir, Saudara Ahmad Azam, Saudara Kamal Ali dengan almarhumah almarhumah Khadijah Gordon, yang terus membantu anak-anak Palestin dari segi beasiswa pelajaran. Tentunya mereka ini pada hari ini sudah besar dan sudah berada di beberapa universiti, termasuk mereka yang sedang belajar dalam pelbagai profesionalisme di Universiti Islam Antarabangsa dan di tempat-tempat yang lain. Ini adalah menunjukkan bagaimana projek pelaburan pendidikan sangat instrumental, sangat strategik untuk mengembalikan balik izzah ataupun kemuliaan ummah apabila menghadapi cabaran yang berat daripada Zionism di Palestin, daripada kelompok pengganas ekstremis agama Kristian Serbia, dan sedikit sebanyak ancaman daripada Kroatia dan sebagainya. Jadi bagaimana kalau Dr. Wanuti sebut tadi, pengalaman itu mengajar untuk kita, dan apa saya sebutkan tadi, kesempatan untuk melihat sendiri hasil usaha yang dibuat. Alhamdulillah diberi kesempatan boleh pergi ke Bosnia dan nampak. Tapi bagi kita yang sekarang ni berhadapan dengan generasi yang nak cepat, nak tengok keputusan tu segera. Jadi bagaimana nak memahami dan nak bagi nasihat kepada orang-orang gini? Satu pesan iaitu saya terbaca di dalam karya kecil Yusuf Al-Qaradawi, sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, tentang tajuknya Ainal Halal fil Harakatil Islamiyah. Di mana cacat celahnya dalam gerakan Islam. Buku tu kecil tapi pedas, macam cili api. Jadi dia kata bahawa sesuatu yang kita perjuangkan pada hari ini, jangan kita nak harapkan besok kita dapat hasilnya. Ini berlawan dengan sunnatullah. Dia mesti melalui satu proses. Proses itu adalah sunnatullah. Semua perjuangan kita lihat di dalam Al-Quran, perjuangan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, berakhir dengan perjuangan Rasulullah. Kemudian lihat perjuangan di dalam zaman para Khulafa Ar-Rashidun, para ulama, tabi'un, gerakan islah, semuanya ya tidak boleh melawan sunnatullah. Syarat nak menang mesti sabar. Itu sabar merupakan salah satu di antara tuntutan Al-Quran. Isbiru warabitu, sabar dan rapat. Maknanya well organized, ya, passion. Macam perjuangan Rohingya sekarang yang kita buat ni, ya. Kita kena sabar, ya. Tekanan luar biasa. Tetapi Allah akan bagi kemenangan
insya-Allah pada suatu hari nanti. Jadi karena itu kepada anak-anak muda, jangan cepat berputus asa. La ta'asu min rauhillah. Jangan berputus asa dengan nikmat Allah SWT. Mesti istiqamah, sabar, merancang, ya, merancang dengan penuh strategi. Insya-Allah kalau kita ikhlas, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu membantu Allah, ya, in tansurullah yansurkum, pasti dia akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum. Ini yang penting, akan memantapkan kedudukan kamu. Jadi saya rasa kita kena ikut peraturan-peraturan Allah, macam kata Syekh Al-Usi jugalah. Nak menang ada syarat dia. Hunaka sunanun nasri, laws of victory. Dan di situ juga ada sunanul hazimah, laws of failure. Jadi pilih mana suka. Tentu kita orang Islam nak pilih kemenangan. Dan kemenangan kita itu mestilah berpaksi kepada Al-Quran dan sunnah serta sirah. Bahawa kita berada di atas, kata orang Indonesianya, di atas real yang betul. Di atas siratul mustaqim. Ya. Jadi anak muda mesti sabar dan jangan cepat nak melihat hasilnya. Wallahualam. Terima kasih. Itu pesan yang cukup baik untuk sesi yang pertama. Saya ingat ada banyak lagi pesan-pesan yang saya fikir bukan saja pada anak muda, pada kita juga sebagai manusia biasa dalam keadaan ingin melakukan amal kebaikan, dalam keadaan kita melakukan usaha tindakan bersama ni, pastinya ada cabaran, ada menah, ada tribulasi. Puan Azina menceritakan yang baik-baik saja. Yang ditonjolkan tu gambar-gambar yang ceria-ceria, yang ketawa, yang senyum. Tapi di sebalik tabir itu sebenarnya bagi mereka yang terlibat dengan kerja-kerja kemanusiaan akan faham bahawa kita tak akan tunjuk gambar-gambar yang sukar, penderitaan, tekanan, cacian, makian. Itu semua ada, tetapi kita nak melihat bagaimana tafsiran dan juga bagaimana kita berhadapan dengan situasi apabila ada kelompok ataupun ada kumpulan-kumpulan tertentu yang memberikan satu gambaran seolah kita hari ini membuat kerja-kerja di mana ibarat yang disebutkan pepatah itu dikatakan kera di hutan, disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Jadi bagaimana melihat kepada tafsiran itu, kaitan juga dengan misi yang kita bawa ni. Bagaimana mungkin Puan Azina berhadapan dengan situasi seperti ini? Saya rasa ini lebih merujuk kepada sentimen-sentimen yang negatif ya, yang kita hadapi terutamanya tahun sudah. Di awal PKP tahun sudah itu ada stigma yang begitu kuat menentang kehadiran masyarakat Rohingya khususnya, walhal kita ada ramai pelarian di Malaysia ya. Tetapi yang ditonjolkan adalah masyarakat pelarian Rohingya diberikan contoh-contoh yang tidak baik ya, kisah kambing, kisah yang dikatakan sebagai manusia yang tidak beradab ya. Tapi mereka mungkin tidak melihat di sebalik itu ya. Saya kira bahawa ini adalah insan-insan yang memerlukan bimbingan ya. Secara umum ya, saya bukan nak merendah-rendahkan masyarakat Rohingya, tetapi secara umumnya masyarakat yang kita santuni ini, ibu bapa adalah di kalangan mereka yang tidak ada basic pendidikan, khususnya pendidikan walaupun pendidikan agama. Kalau ada pun hanya beringkat asas sahaja. Ramai yang belum tahu untuk membaca Al-Quran dengan lancar. Ramai yang belum tahu mendirikan solat. Ramai yang ikut-ikutan sahaja menunaikan fardu amal ibadah puasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Jadi mereka adalah masyarakat yang tidak terdidik, very backward ya. Jadi saya bandingkan mereka dengan masyarakat dari negara-negara Arab khususnya ya, secara umum ini ya, daripada pelarian yang datang, muhajirin yang datang daripada Middle East adalah mereka yang ada sedikit, walaupun bukan tinggi, ramai juga profesional, tetapi sekurang-kurangnya ada sedikit pendidikan yang telah dilalui. Tetapi untuk Rohingya ini hampir tiada. So what do you expect from these people ya, yang tidak terdidik?
Jadi yang tidak ada sebarang kebebasan untuk bergerak, tidak ada kebebasan untuk mengamalkan agama di tempat mereka sendiri, di bumi Arakan. So apa yang kita harapkan daripada masyarakat ini, ya, kalau betul pun adalah masyarakat yang dikata tidak beradab ini, tetapi saya kira bahawa inilah cabaran kita, sebab mereka sudah menjadi sebahagian daripada masyarakat kita. Apakah kita mahu halau ke laut, berkapal-kapal yang kita perlukan untuk menghalau mereka ke laut, apakah mahu kita hantar ke pulau mana-mana, kalaupun ada, tapi setakat ini belum ada saya kira. So they are going to be here, mereka sudah berada di sini sejak awal 90-an lagi. So they are already here 10-30 tahun, dan ramai yang sudah besar. Mereka kalau tidak dibimbing, tidak disantuni, akan menjadi salah satu faktor untuk masalah gejala sosial di kalangan masyarakat. Jadi makna kata itulah manusia yang tidak terdidik. Jadi kita melihat sebelum ini ramai anak-anak berkeliaran di pasar-pasar, di pasar raya, di masjid-masjid, meminta sedekah. Ya, tetapi alhamdulillah saya kira sebahagian besar daripada anak-anak kita yang sudah masuk ke REC, kalau sebelum ini memang mengikuti ibu ayah meminta sedekah di jalanan dan juga di masjid-masjid, tetapi kini mereka sudah malu, ya. Mereka telah terdidik bahawa itu bukan caranya. The main now is to change yourself adalah untuk pergi ke sekolah. Pergi sekolah bukan sekadar kita ajar ABC, tetapi kita juga ajar mereka tentang adab, tentang akhlak, tentang akhlak Islam khususnya. Jadi makna kata masyarakat memandang serong kepada mereka ini hanya sekadar because of these few isolated cases, sehingga ada masyarakat yang menghalau mereka keluar dari rumah. Tak kala PKP dulu, ya, maknanya masyarakat Rohingya dengan anak kecil, dengan orang tua, wanita yang baru bersalin dihalau keluar dari rumah oleh tuan punya rumah. Jadi makna kata walaupun mereka mampu untuk membayar sewa, tetapi atas alasan mereka ini adalah masyarakat yang tidak diingini. Jadi kalaulah kita kata kita menyusu kera di hutan, ya, anak di rumah mati kelaparan, saya kata itu hanyalah kata-kata sekadar untuk meluahkan rasa kedengkian ataupun rasa iri hati. Saya tak tahulah apa kita nak panggil, ya, tapi masyarakat yang mereka yang mungkin tidak terjentik rasa kasih sayang, tidak ada rasa kasih sayang yang Allah Ta'ala miliki itu. Makna kata apa itu maksud rahmatan lil alamin? Kalau masyarakat ini datang ke sini, dia datang untuk mencari perlindungan. Jadi saya yakin bahawa kita tidak akan miskin kerana menolong orang lain. Malah kita akan lebih kaya apabila kita menolong orang lain, mungkin bukan di dunia ini tetapi di akhirat sana. Jadi saya tak pernah lagi jumpa sahabat-sahabat daripada NGO lain atau badan-badan lain yang jadi miskin apa kedana sebab menolong masyarakat pelarian ini. Malah walaupun akan ada satu puak yang akan sentiasa bercakap serong, tetapi anggaplah itu sebagai cabaran, sebagai mereka yang masih jahil tentang apa itu kebaikan dalam kerana kebaikan itu boleh meningkatkan martabat kita. Dan saya yakin bahawa, ya, tidak ada point untuk kita berdebat tentang isu ini dengan mereka ataupun individu-individu yang cuba mencetuskan ketidakstabilan di dalam masyarakat kita, khususnya sewaktu PKP dulu. Sebab saya yakin bahawa seperti saya ajar pada anak-anak saya biasanya lah, mesti cakap bahawa setiap manusia itu pasti ada sedikit kebaikan dalam diri mereka. So no matter how bad they behave, no matter how bad things that they say, jadi kita kena yakin bahawa dengan hidayah Allah Ta'ala, mereka lah satu hari nanti akan menjadi kalangan yang akan bersama kita, aktivis sosial, untuk terus menyantuni masyarakat ini dan menjadi pejuang, ya, malah mungkin jauh lebih baik daripada kita. Jadi sentiasa berfikiran positif bahawa sesuatu yang didatangkan itu adalah dengan izin Allah Ta'ala, walaupun ianya tidak baik, tetapi ia baik untuk kita. Mungkin bukan dari kacamata kita, tetapi dari kacamata Allah Ta'ala. Allah terdatangkan sesuatu ujian itu memang sebagai hadiah kepada kita sebenarnya. Di situlah kita perlu, seperti Ustaz sebut tadi, ya, sebab syarat untuk menang adalah sabar. Syarat untuk menang adalah to plan out strategically. Syarat untuk menang adalah to collaborate with others yang bersama kita dalam mencapai satu matlamat. Dan saya bahagia sangat-sangat, ya, sebab begitu banyak NGO sejak PKP, ya, saya rasa begitu banyak NGO yang telah tampil ke hadapan untuk bantu memperjuangkan nasib anak-anak Rohingya ini,
Dan kerana kita sebagai satu NGO kecil, JREC hanya mampu melakukan, kita ada limit sendiri ya dengan kekangan-kekangan kita ada, maka kita berbahagia untuk berkolaborasi dengan NGO-NGO lain untuk sama-sama mengangkat agenda ini. Dan saya yakin bahawa insya-Allah akan bertambah ramailah umat Rasulullah SAW yang ingin menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi apa saja tohmahan yang dilontarkan itu, saya kira itu hanya sekadar untuk mencetus ya, untuk mencetus kecelaruan, kekeliruan, ketidakstabilan dari mereka yang punya hati-hati yang mungkin masih belum dicerahkan. Tapi kita yakin insya-Allah suatu hari nanti mereka lah akan menjadi di kalangan pejuang yang akan berada di hadapan untuk meneruskan apa yang kita usahakan sekarang ini. Wallahualam. Terima kasih Puan Azrina. Alhamdulillah kita telah masuk ke minit ke-45. Perbincangan semakin menarik. Jangan ke mana-mana. Saya juga sempat membaca komentar rakan-rakan yang turut mengulas dan juga mengulangi apa yang disebutkan dalam bentuk catatan. Itu satu perkara yang saya sangat hargai. Jika sekiranya dalam kalangan kita ada apa-apa soalan, komentar kepada para panel, boleh berbuat demikian. Selepas ini kita akan bincangkan dan tanyakan kepada Dr. Makno Manuti tentang apa sebenarnya aspek perjuangan anak muda. Bukan saja tahu isu semasa, tahu isu tentang gerakan dakwah dan sebagainya, tapi kepentingan menguasai isu-isu antarabangsa. Kita nak tahu juga. Dan pengalaman Puan Azrina sendiri berhadapan dan bekerja dengan mereka yang istilahnya agensi di peringkat antarabangsa, UNHCR sebagai contoh, bagaimana sebenarnya cara kerja mereka yang kita boleh contohi dan teladani. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas pesanan ringkas daripada penaja ni. Assalamualaikum, saya Zikri. Terima kasih. Jangan lupa kalau anda dalam kalangan kita yang ingin terlibat sama dalam misi korban pada tahun ini, saya ingat Dr. Manuti, Puan Azrina antara individu yang aktif lah sama kita setiap tahun terlibat dengan korban. Tapi bagi mereka yang mungkin berhasrat niat nak menyumbang tapi mungkin dalam keadaan PKP kita faham, tapi boleh bermula dengan caruman yang sedikit-sedikit, insyaAllah pada sampai masa ketika waktu korban ataupun hampir dengan korban nanti kita akan buat pilihan. Mana yang terbaik yang kita akan tawarkan. Kita ada beberapa buah negara yang kita sedang jalankan. Boleh pergi kepada website yang kami telah sediakan iaitu www.korbanforthenedy.com. Baik, sekarang kita balik kepada fasa kedua perbincangan kita dalam siri refleksi kedua berkaitan dengan agenda kemanusiaan misi Rahmatul Alamin bersama dengan yang bagi Datuk Dr. Makno Manuti dan juga Puan Azrina Abdul Aziz. Saya pergi dulu kepada Dr. Makno Manuti berkaitan dengan isu ni. Mengapa tidak memadai sebenarnya bagi anak muda ataupun pendakwah kita sebagai aktivis ni hanya sekadar untuk tahu tentang ilmu agama, belajar kitab, berjumpa ustaz sebagainya, kita baca buku. Tapi kita juga mungkin tahu tentang isu tempatan. Tapi bagaimana kita sebenarnya dalam keadaan ni kena tahu tentang perkembangan apa yang berlaku di antarabangsa ni. Kena juga. Dan kita ambil kira tentang faktor ini sebab kita ambil sejauh mana sebenarnya kepentingan isu-isu antarabangsa dan isu syagat ni sehingga kan Rasulullah SAW dan para sahabat sendiri mengambil berat tentang isu peperangan antara Rom dan juga Parsi. Mungkin Dr. Manuti ingin ulas dan komen. Okay. Saya rasa satu pertanyaan yang sangat penting kepada generasi muda, asy-syabab, the youth.
Kerana saya teringat kepada pepatah Arab ada berkata, laita syababu ya'udu yawman. Kepemudaan, kebeliaan tidak akan kembali lagi sama sekali pada suatu hari. Jadi yang muda itu sangat berharga memaksimalkan kehidupan mereka yang remaja, belia, sebaik yang mungkin sebelum umur 40 tahun mengikut hadis Rasulullah SAW. Dan kita pun telah mendengar satu hadis yang sangat tinggi nilai falsafahnya. Tanim khamsan qabla khamsin. Tanamlah, laburkanlah yang 5 ini sebelum yang 5 ini berpergian. Iaitu syarabuka qabla haramika. Mudamu sebelum tuamu. Sekarang saya pun cemburu kerana saya 71. Bukan lagi 17. Bahawa datang juga sesalan. Kenapa aku tidak? Jadi begini, sepatutnya aku lebih dapat menguasai pelbagai aspek dalam kehidupan aku dari segi ilmu pengetahuan. Jadi kepada adik-adik, anak-anak, hargailah usia mudamu, remajamu, beliamu untuk menghadapi satu zaman yang disebut oleh Rasulullah SAW bahawa zaman itu pasti beredar. Inna zamana qad istadar, kata Rasulullah. Sesungguhnya zaman itu pasti beredar. Dia tidak akan kaku. Karena itu ada ayat. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari yang kami putarkan sesama manusia. Jadi oleh demikian saya tertarik tadi bila Fahmi kata bukan saja menguasai ilmu agama, menguasai ilmu-ilmu dunia semaksimal yang mungkin. Anak-anak muda mesti menguasai bahasa Mandarin. Ya. Kalau boleh bahasa Perancis, bahasa Jepun, bahasa antarabangsa, bahasa Korea, ya. Selain daripada bahasa Jerman, Perancis, Itali, menguasai bahasa Inggeris dengan baik, menguasai bahasa Arab dengan baik untuk tuntutan agama dan sebagainya. Jadi persiapan bahasa itu adalah merupakan suatu keutamaan. Dia adalah senjata. Menguasai bahasa dengan sendirinya separuh ilmu sudah dapat diterokai. Jadi selepas itu ambillah pedoman Imam Syafi'i, selalulah berjalan ke seluruh benua ini. Buat rentasan benua. Macam sudah pahami dan rakan-rakan sudah pergi ke Syria, Turki, luaskan ufuk pemikiran kita, kata Imam Syafi'i, untuk melihat dunia. Ya, kalau tidak jadi macam katak di bawah tempurung. Banyakkan program-program untuk anak-anak muda. Melawat beberapa buah negara, membuat studi tour dan sebagainya. Karena dengan banyak mengembara, ya, kembara ilmu, kembara amal, ya, kembara alam, memberikan banyak inspirasi, faedah untuk kita membina satu tamadun baru kepada manusia ketika kita sedang menghadapi pelbagai masalah pada saat ini. Jadi pokoknya saya melihat bahawa pedoman Sayyidina Ali bin Abi Talib, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Jadi mesti ada disiplin, mesti ada kesungguhan, fokus dalam suatu perkara. Jangan nak buat semua, tak dapat satu pun. Fokus. Fokus saya rasa satu ilmu yang penting untuk kita melihat kejayaan dalam pembinaan semula tamadun ini. Wallahualam. Doktor mungkin nak sentuh juga tentang bagaimana kisah Rasulullah itu sebagai satu inspirasi waktu itu dalam keadaan limitasi yang ada, tapi kecanaan yang begitu tinggi terhadap Ya, kalau kita lihat dalam kupasan-kupasan ahli-ahli sejarah tentang strategi Rasulullah berperang, Battlefield of Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Muhammad Hamdullah dan karya-karya yang lain. Rasulullah mengarahkan para sahabat, dibagi-bagikan para sahabat untuk menguasai satu-satu bidang. Ya, ada yang diberikan tugasan untuk membaca peta. Maknanya seorang sahabat itu dia menguasai dalam bidang pemetaan.
walaupun dalam sejarah perpindahan ke Madinah itu diambilnya Uraiqat sebagai seorang yang bukan Islam untuk memandu jalan, tetapi ada sahabat yang memang handal dalam bidang ketenteraan. Ada sahabat yang handal dalam bidang yang berkaitan dengan komunikasi. Jadi sudah ada pengkhususan, bukan tidak ada strategi. Ada strategi. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang yang diilhamkan oleh Allah SWT dengan berbagai strategi. Jadi kalau kita mengkaji peperangan Rasulullah, saya rasa dengan lebih mendalam dalam sirah dan selepas Rasulullah SAW, banyak manfaat yang boleh kita ambil, iktibar untuk kita merancang di kalangan anak-anak muda kita bagi menghadapi peperangan yang akan datang. Peperangan dalam bentuk cyber, peperangan dalam bentuk yang real, peperangan dalam bentuk apa itu keintelektualan ya, dan sebagainya. Ya. Baik, kita bercakap juga dan pengalaman Makcik Ina tadi tentang keterlibatan bersama dengan agensi-agensi antarabangsa, khususnya pengamalan kita sebagai pertubuhan, istilahnya NGO, ataupun kita punya rutin budaya yang tersendiri. Jadi apa yang kita boleh pelajari daripada rakan-rakan kita yang juga melakukan perkara yang sama tetapi mungkin impak yang berbeza, ataupun kita punya objektif yang tertentu, punya kita kata hati suci yang murni bagi tujuan melaksanakan agenda ini, tetapi pada masa sama ada nilai tambah yang kita boleh pelajari daripada mereka ni. Sesuai dalam konteks kita nak bawa agenda misi rahmatan lil alamin, kita juga tidak mahu akhirnya nanti disalahkan kita itu. Sebab perkaitan yang kita bawa itu besar sifatnya, tapi apabila perlakuannya, kita kata governance-nya tak sama seperti mana yang diangkat itu, maka akan memberikan salah tafsir dan juga salah, kita kata, tanggapan orang terhadap kita sendiri. Jadi mungkin ada lesson learn daripada organisasi-organisasi ini. Okeylah, sebab tadi Fahmi dah sentuh ya, sebelum kita break tadi Fahmi sentuh tentang collaboration ya, ataupun partnership lebih secara khususnya tentang JREC. Jadi kalau bagi badan antarabangsa yang kita telah bersama-sama ya adalah sejak 2010 adalah dengan UNHCR. Malah ABIM telah bersama-sama dengan UNHCR sejak 90-an, di mana ABIM telah diamanahkan ataupun diberi tanggungjawab untuk mendaftar muhajirin Rohingya pada masa itu, kerana pada masa tersebut UNHCR di Kuala Lumpur hanyalah ofis yang kecil, tidak ramai staf ya. Dan saya rasa pada masa itu Jamal Azam adalah Presiden ABIM dan Saudara Syahran saya kira adalah Setiausaha Agung pada masa itu yang bertanggungjawab terhadap urusan pendaftaran. Dan kalau tak silap saya ya, 5,000 lebih etnik Rohingya ini telah didaftarkan melalui ABIM. Masa itu pejabat di Anjur Rahmat tak silap saya, dan memang kita observe ya, begitu ramai datang untuk mendaftar. Dan ada nombor khusus tertentu kalau pemegang kad UNHCR itu, kalau ada bermula dengan 532 tak silap saya lupa nombornya, itu adalah mereka yang berdaftar dengan ABIM. So ada at least 5,000 yang telah berdaftar di Anjur Rahmat pada masa itu dengan ABIM. So ABIM the contribution telah bermula pada awal lagi bersama-sama dengan UNHCR. Dan untuk JREC, apabila tahun 2010, sebelum 2010 sebenarnya kita merasakan bahawa bantuan kita kepada madrasah-madrasah yang dikendalikan oleh pimpinan masyarakat Rohingya tak membawa tak begitu banyak peningkatan, kerana sekadar belajar Al-Quran dan juga fardu ain itu pun bukan secara sistematik ya, dan tidak ada kaedah yang khusus, dan anak-anak berada di madrasah selama beberapa tahun tapi masih belum boleh khatam Quran dan sebagainya. Dan pada masa itulah kita mendapat tahu bahawa UNHCR sebagai badan antarabangsa yang menjaga pelarian khususnya di Malaysia ada dana untuk projek pendidikan untuk pelarian. Makna kata why not? Dan kita mendapat tahu pada masa itu yang memanfaatkan dana tersebut, mungkin belum besar dananya pada waktu itu, adalah NGO bukan Islam.
Jadi kita rasa macam satu tamparan yang begitu hebat terhadap kita sebagai NGO yang mengaku sebagai NGO Islam, nak memperjuang masyarakat Islam, tetapi masyarakat ini lebih disantuni oleh masyarakat non-Muslims. Jadi atas kapasiti itulah saya rasa saya memang terpanggil sangat-sangat bahawa kenapa kita membiarkan di mana maruah kita sebagai NGO Islam membiarkan masyarakat seagama kita disantuni oleh orang lain. Ya, memang tidak salah. Tetapi kenapa kita tidak membela mereka sebangsa dengan kita? Jadi sejak itu alhamdulillah kita mampu untuk mendapat pendanaan yang agak besar daripada UNHCR sejak 2010 sehinggalah sekarang. We have been a very interested implementing partner dengan UNHCR. Biarlah apa yang orang nak bercakap tentang UNHCR ada baik buruk dan sebagainya, tetapi kita mengambil pendekatan, kita ambil apa yang baik. Jadi makna kata saya memang tak expect masa kita buka sekolah tahun 2010, saya tak pernah, sebab masa perasmian REC Pulau Pinang pada Oktober 2010 dalam ucapan perasmian oleh Tuan Haji Ahmad Azam, saya ingat lagi. Dia sebut dalam perasmian tu sekolah baru buka 3 bulan masa tu di Penang. Dia dah kata okey tahun depan kita buka sekolah di Kelang pula. Kemudian kita buka sekolah di berata tempat di Semenanjung Malaysia ini di mana ada masyarakat Rohingya, di situ perlu ada sekolah. Jadi pada masa itu saya masih blur lah kira masa saya baru melangkah kaki dalam tahun pertama, belum 1 tahun pun dah bercakap sekolah baru buka 1 dan nak bercakap nak buka 1 lagi. Kemudian nak bercakap banyak lagi di Semenanjung Malaysia. Jadi memang saya Allah atur begitu cantik saya tidak ada saya tidak begitu yakin pada asalnya, tetapi of course lah dengan desakan oleh orang kuat, orang kanan saya dan saya mula melangkah dan saya yakin bahawa selain daripada badan-badan yang memberi pendanaan secara tempatan, tetapi kita yakin bahawa UNHCR yang serius yang menjaga tentang pelarian. Jadi sudah 10 tahun, masuk tahun ke-11 kita bersama UNHCR dan saya memang terpaksa mengakui, bukan terpaksa, saya harus mengakui bahawa banyak kebaikan yang telah kita pelajari daripada UNHCR kerana kita perlu sentiasa menjaga standard yang ditetapkan. Kita bercakap tentang urusan keuangan, kita bercakap tentang urusan pelaporan. Everything is very in order. Dan itulah cabaran besar saya peringkat awal kita biasa dengan buat lebih kurang je lah, laporan pun lebih kurang asalkan report dan sebagainya. But no, dengan UNHCR setiap sen yang kita belanjakan harus dilaporkan dan kita diaudit oleh auditor antarabangsa, yang external auditor yang dilantik oleh UNHCR. Jadi makna kata kita perlu ada all kinds of documents, all kinds of manuals, all kinds of policies yang sampai sekarang kita cuba improve step by step. Dan alhamdulillah saya kira memang saya pun tak sangkalah bahawa yang kita mulakan tahun 2010 itu secara kecil-kecilan masa tu kita ingatkan okeylah ajar anak-anak ni masuk sekolah belajar membaca menulis, tetapi rupanya as time pass by dengan harapan yang diletakkan oleh UNHCR khususnya, maka kita merasakan bahawa we have to adhere apa jua peraturan yang ditetapkan sebab itu adalah untuk kebaikan. Jadi ada ketelusan dalam apa jua, terutamanya dari segi keuangan dan kita memang telus dan alhamdulillah kita telah diaudit untuk tahun 2018, akan diaudit semula untuk tahun 2020 dan 2018 kita melepasi dan alhamdulillah walaupun perlu ada peningkatan dan sebagainya dan kita telah menunjukkan pembaikan daripada SOP kita ada. Jadi all things are in order insya-Allah dan saya yakin bahawa seperti Ustaz sebut tadi saya pun mula agak lambat juga lah Ustaz tahun ni saya umur 60, saya bermula pada umur 50 tetapi alhamdulillah Allah masih bagi saya kudrat, tenaga dan kesihatan alhamdulillah. Tetapi saya pun tak tahu berapa lama lagi saya boleh bertahan, tapi saya akan teruskan selagi ada kudrat dan saya yakin bahawa di dalam JREX sendiri kita sudah ada barisan pelapis barisan pelapis yang berkongsi visi dan misi untuk sama-sama mencapai apa yang kita telah tetapkan dan saya ucap tahniah kepada Ustaz kerana telah kerana Ustaz berpeluang untuk melihat sendiri, menyaksikan hasil-hasil daripada usaha yang telah dijalankan khususnya untuk anak-anak Bosnia yang berada di Malaysia suatu masa dulu. Jadi saya tak tahu apa akan berlaku nanti, tetapi walaupun saya tak dapat melihat hasilnya, tapi saya yakin bahawa yang akan dipersoal nanti adalah apa yang kita usahakan. Hasilnya mudah-mudahan baik, akan dapat tercapai sama ada
kita dapat menyaksikannya ataupun akan disaksikan oleh generasi yang seterusnya dan sebagainya. Jadi saya kira pengalaman kita bukan sajalah dengan UNHCR tapi pengalaman dengan institusi-institusi international, kita memang didedahkan ya, dan saya juga telah berpeluang untuk menghadiri convention di Geneva yang dipajai oleh UNHCR sendiri. Jadi satu exposure yang tidak dapat saya letakkan nilai di situ. Jadi itulah saya cuba kongsikan dengan barisan-barisan pelapis ini yang muda-muda ini supaya mereka juga jadi excited seperti saya, tidak putus semangat, walaupun gaji pun tak banyak mana juga Ustaz, tapi alhamdulillah staff-staff saya, guru-guru saya, guru-guru saya mampu survive. Ada saja rezeki yang Allah Taala bagi, rezeki dan sebagainya. Keluarga yang penuh kasih sayang. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Yang penting barakah. Barakah InsyaAllah. Ini yang disebutkan juga oleh Dr. Manuti tadi, in tansurullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Saya juga merujuk lagi buku ucapan dasar apa yang disebutkan oleh Dr. Manuti juga tentang bagaimana kita perlu melihat kepada konsep fiqh yang saling berkait antara satu sama lain sebagai satu gerakan Islam yang perlu realistik dengan tempoh perubahan semasa. Kita perlu ada proses pematangan fikiran yang tidak boleh berhenti pada takat itu saja. Jadi kalau sebelum ini kita, dan itu juga dikenal sebagai satu gerakan yang melahirkan istilah-istilah dan juga perbincangan naratif yang agak menarik untuk diperdebatkan, antaranya fiqh sunnah, fiqh awlawiyat, fiqh munazanat, ada fiqh siasi, syariah dan juga filwaq. Jadi bagaimana dalam keadaan perbincangan kita pada hari ini Ustaz? Kita melihat kepada ruang-ruang fiqh yang ada yang masih terabai, yang perlu diisi semua dengan pendekatan yang lebih segar dan baru. Jadi pendekatan untuk kita bincangkan satu naratif fiqh dalam konteks gerak kerja kemanusiaan. Bagaimana kita sebagai aktivis ni, istilahnya kita menginfakkan tenaga kita boleh sebagai kita mewakafkan diri kita. Bagaimana wakaf itu tidak dilihat hanya dalam bentuk material ataupun wang, tapi juga kepada diri. Bagaimana melihat kepada perbincangan seperti itu juga. Saya ingat mungkin ada ruang dan kesempatan yang kita boleh anjurkan bersama dengan Datuk sendiri selepas ni sebagai pengurusi ISMA, pengurusi bagi Ikatan Cendekiawan Muslim Malaysia, untuk kita perbanyakkan lagi diskurs kategori selain kita bercakap tentang soal bakti secara praktikal ni. Perlu juga ada wacana-wacana pemikiran. Mungkin Dr. Nur Manuti ingin komen. Ya, terima kasih sudah fahami. Sekarang kita sampai kepada persoalan ilmu. Saya sangat bersetuju bahawa kita wajar menawarkan wacana-wacana pemikiran yang membuka ufuk pemikiran supaya berlakunya apa yang dipanggil pencerahan ataupun tanwirul fikri, pencerahan pemikiran. Kita tidak mahu fiqh kita hanya membincangkan fiqhul ibadah. Qardawi menceritakan kepada kita berkali-kali dia balik ke kampung dia di Kairo, di luar kota Kairo, kata dia, ya, dalam masa umur dia 60 tahun, sekarang 70 tahun dah kurang lah. Dia tanyalah kepada orang kampung dia, apa bincang bang? Apa? Oh, dia kata fiqh taharah. Aku duduk balik berapa kali dah, umur aku dah 70 dah tak habis-habis fiqh taharah. Fiqh taharah. Fiqhul haid wan nifas. Fiqh haid dan nifas. Macam kata Imam Khumaini, ya. Sekarang kita kena buka lebih luas. Fiqh yang pelbagai. Kalau dulu fiqh antarabangsa dari segi perjalanan di laut ini ditulis oleh dinamakan Imam Syaibani, menulis fiqh asyar, fiqh perjalanan di laut ini, fiqh asyar. Dia panggil international laws. Hari ini saya rasa kalau dalam konteks NGO, ya, kita boleh namakan, kalau kita boleh hadamkan lagi istilahnya, tapi ideanya secara umum saya lontarkan fiqh ta'ayush al-insani. Selama ini dalam masa beberapa tahun ini mutakhir, Ustaz Siddiq Fadil mengemukakan istilah
fiqh ta'ayush as-silmi, fiqh coexistence secara aman damai. Sekarang dalam konteks NGO, dalam konteks kita nak memperkasakan kerja-kerja khairat, kebaikan, tatawwu', ya, kita bolehlah barangkali panggil fiqh ta'ayush al-insani, supaya kita belajar daripada sudut hukum, mendengar ayat-ayat Quran, hujah-hujah, hadis, tengok daripada sirah, pengalaman yang lampau, pengalaman yang baru. Saya nak ambil contoh pengalaman baru. Ustaz Datuk Makhtar Syafi'i, bekas timbalan speaker Negeri Pulau Pinang. Sahabat kita daripada ABIM, senior lah, Wadah. Yang petua pun pernah jadi yang petua. Dia cerita pada kita, bila berlaku banjir besar di Pulau Pinang beberapa tahun yang lalu, satu NGO Buddha daripada Taiwan datang. Bantu 2 minggu bersihkan semua kawasan di Sungai Bakap yang mana rumah-rumah tenggelam. Orang kita dia kata, sekok pun tak mai bantu, aku dah undang mereka untuk sama-sama turun bergotong royong. Mereka datang, satu pertubuhan Buddha, saya dah lupa nama, Suci apa? Suci, Buddhis Suci, biasa Buddhis Suci Taiwan. Buddhis Suci Ustaz. Yes. They came and spent 2 weeks consecutively. Look, apa moral orang-orang Buddha yang tak kira bangsa. Saya hadir satu konferensi antarabangsa. Rakan saya, Profesor Imtiaz di Bangkok. Lebih kurang dalam 3-4 tahun yang lalu tentang volunteerism. Mendengar dengan, tapi waktu itu konferensi ini dengan kerjasama Fatih Gulen. Fatih Gulen sebelum berlaku apa yang telah terjadi di Turki terhadap Erdogan. Mereka memberi sumbangan kerana mereka punya institusi pendidikan termasuk yang besar di Bangkok. Jadi semangat volunteerism dihadiri oleh beberapa orang profesor dunia yang specialize in volunteerism. Kalau tadi Puan Azalina mengambil pengalaman di Geneva, ya, dan bila teringat Geneva, saya teringat di Jerman, Makrel mengambil orang-orang Syria, anak-anak Syria, pelarian. Berapa ramai. Dia dibantah oleh rakyat dia. Tapi Makrel seorang pemimpin Jerman yang kita lihat penuh dengan etik sebelum dia berhenti. Lama dia jadi presiden. Ini satu contoh, ya. Sukar untuk kita dapat dalam dunia Islam. Kecuali di Turki dengan kepimpinan Erdogan. Oleh demikian, saya rasa kita kena kembangkan ilmu-ilmu baru melalui gerakan kita, dan kalau kita yang berpengaruh dalam konteks universiti yang boleh buat kurikulum, katakanlah Fakulti Pengajian Islam ataupun Akademi Islam, saya fikir dah wajar untuk kita kemukakan di Jabatan Syariah kursus-kursus yang baru, di Jabatan Dakwah dan Kepimpinan kursus-kursus yang baru. Kita tak boleh lagi berorientasi dengan subjek dakwah yang diajar, di Al-Azhar University, membicarakan konsep da'i dan mad'un. Tapi tak membuka ufuk pemikiran balik kepada manusia yang sangat diberikan perhatian oleh Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Terima kasih. Mungkin itu sebagai satu tindakan susulan yang kita boleh ambil daripada perbincangan ini untuk kita bawa ke depan bagi tujuan kita melihat sejauh mana yang kita boleh bawa, dan saya fikir pendekatan ketika ini adalah pendekatan yang bersifat kolaborasi, partnership, bukan lagi pendekatan yang bersifat one man show begitu, ya. Jadi macam mana kita nak memberikan ataupun mendapatkan manfaat apa yang terbaik daripada kelebihan dan juga keupayaan masing-masing itu dikuatkan. Jadi Puan Azlina, kita ingin dengar juga tentang pengalaman berurusan tadi. Kita sudah lihat bagaimana kita ambil pendekatan memahamkan masyarakat supaya mereka melihat bahawa kewajaran untuk kita bantu mereka yang terkesan adalah merupakan tanggungjawab bersama. Jangan kita melihat orang luar semata-mata, tapi kita melihat juga tentang
keluarga kita sendiri barangkali, jiran sebelah rumah barangkali. Bukan bercakap tentang isu bantuan kemanusiaan ni, kita lihat bantuan kepada orang luar, nak kena pergi overseas, nak kena naik kapal terbang sebagainya, tapi kan perkara dia buat dalam konteks kita sendiri. Jadi bagi kita nak mendidik masyarakat ini supaya ada nilai empati yang tinggi dalam kalangan kita. Ya, memanglah saya kira bukan tak ada apa yang mudah ya, dan memang tidak mudah untuk memandaikan masyarakat. Itulah satu cabaran yang begitu hebat yang memerlukan strategi dan juga again collaboration dalam usaha yang sebegitu. Sebagai satu NGO sahaja kita tidak mampu untuk menyantuni masyarakat lokal, masyarakat tempatan dalam memberi kesedaran ya. Tetapi saya kira yang kalau ikut apa yang JREC lakukan selama ini ya, memang apa yang kita buat adalah kita jarang sekali bertindak balas terhadap sikap-sikap ataupun kenyataan-kenyataan yang begitu negatif dan sebagainya. Jadi yang kita terus untuk highlightkan kerja-kerja baik yang kita lakukan dan hasil daripada apa yang kita telah lakukan. Jadi the good stories, the good outcome. Dan memang kalau kita cuba berhujah dengan ayat Al-Quran dan hadis, memang puak-puak ni memang dia takkan dengar. Memang dia takkan dengar. Jadi memang seolah-olah hati tu dah tertutup untuk mendengar. Jadi kita akan jadi penat, kita akan exhausted bertikam lidah ataupun berhujah dengan mereka. Jadi bagi saya kita teruskan apa yang kita lakukan. Dan memanglah cabaran akan ada di mana-mana dan memanglah sebab itulah kita yakin bahawa kedekatan diri kita ini dengan Allah Ta'ala itu adalah faktor utama ya. Itu adalah kekuatan yang paling utama yang perlu kita bina dalam diri setiap yang ingin menggerakkan program yang sebegini, dan itulah kita lakukan di JREC ya. So di JREC kita memang berpaksikan setiap staff kita terutamanya di head office ini yang menyelaras semua urusan dengan kelima-lima buah sekolah ini, maka kita pastikan kita berkongsi nilai yang sama. Ya, kita bercakap tentang nilai kerohanian, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Network kita adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbicara tentang sikap ummatik, rasa ummatik pada diri setiap staff. Jadi dia perlu faham kenapa ya dia menjadi insan yang selfless, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi insan yang selfish untuk mencari kebaikan buat diri melalui amal jariah kepada orang lain. Dan juga ilmu, of course lah, memang adalah satu faktor yang penting ya dalam memastikan bahawa apa yang dilakukan itu adalah berlandaskan sesuatu yang bijaksana ya. Dan kebijaksanaan adalah satu yang Allah Ta'ala anugerah ya, bukan lahir begitu saja. Dan maka apabila kita berkongsi nilai yang sama dalam satu organisasi ataupun bersama dengan organisasi yang lain, maka kita pasti insya-Allah bersatu hati untuk mendepani apa jua cabaran yang mendatang. Jadi nak memandaikan masyarakat tu memanglah satu cabaran yang saya kira memang tidak mudah ya. Dan talking about peaceful coexistence yang Ustaz sebut tadi ya, peaceful coexistence yang kita cuba ambil inisiatif yang kecil. Apabila saya kongsi tadi dalam slide tentang bengkel penyediaan pekerjaan, preparedness workshop. Jadi melalui UNHCR kita dapat dana daripada UNHCR, kita mampu melatih lebih daripada 200 orang remaja Rohingya berusia antara 20 hingga ke 30 tahun, 35 tahun gitu. Dalam tempoh 2 tahun kita melatih lebih daripada 200 orang. Maknanya basic things about what you should do, how you should behave apabila bekerja dengan majikan di bumi Malaysia. Jadi alhamdulillah daripada 200 lebih itu, saya dah lupa dah figurnya, saya rasa 50 orang ya. 50 orang sekarang ini telah diberikan, mereka ada sertifikat hari bengkel itu, dan mereka diberi ruang untuk menyertai pilot project di mana di Gardenia Factory, kilang roti Gardenia, diterima masuk pihak masyarakat Rohingya yang terpilih ini. Maknanya yang telah terdidik
yang tahu tentang peraturan, yang tahu tentang kebersihan, yang tahu tentang ketepatan waktu. Jadi makna kata ini adalah apabila diberi ruang, mereka mampu untuk menjadi pekerja yang baik andai kata mereka diberi ruang untuk bersama-sama dengan local workers di dalam sesebuah organisasi. Walaupun kita tahu bahawa setakat ini mereka tidak mempunyai ruang untuk bekerja, tetapi apabila diberi ruang, mereka sudah bersedia. Jadi tidak ada masalah antara locals dan juga pelarian, khususnya etnik Rohingya ini. So bagi saya terus lakukan kebaikan dan mudah-mudahan itulah yang akan membantu kuasa Allah juga ya untuk menyuntik dan menyentik hati-hati mereka supaya diberi hidayah untuk melihat apa yang benar dan apa yang kurang benar, apa yang tidak benar. Wallahu a'lam. Saya kita dah menghampiri 1 jam 30 minit perbincangan dan saya fikir banyak lagi sebenarnya sesi dan juga soalan-soalan yang saya rasa perlu untuk kita tanyakan, tapi memandangkan masa dan juga mungkin waktu yang tidak mengizinkan. Tapi jangan risau, untuk sempena dengan sambutan 20 tahun GPM ini kita akan sajikan dan kita akan perbanyakkan lagi wacana-wacana ini dengan topik-topik yang pelbagai, dan kita akan tampilkan ramai lagi sebenarnya tokoh-tokoh yang terlibat daripada awal hingga sekarang ni. Kita akan cuba kita gandingkanlah antara generasi pendahulu, generasi yang terkemudian, mereka yang sedang melaksanakan agenda kemanusiaan ini, dan ada banyak juga perkara yang telah kita bincangkan tadi yang memerlukan tindakan dan perhatian kami di peringkat pelaksana ketika ini, insya-Allah. Mungkin sebagai kesimpulan, saya bagi ruang kepada Dr. Nur Manuti dulu untuk memberikan khulasah perbincangan kita pada malam ni. Silakan. Kita sampai kepada penghujung wacana yang berkaitan dengan keperluan untuk kita terus membantu umat tanpa mempunyai sebarang niat buruk untuk meninggalkan mana-mana bangsa ataupun kaum seperti yang kita faham dalam ajaran suci agama Islam. Saya sangat tersantun dengan perkara yang telah berlaku tahun sudah, bahawa kemarahan sebahagian orang-orang Melayu kepada orang-orang Melayu lain yang sedang membela kesusahan, keperitan hidup rakan-rakan kita daripada Rohingya yang merupakan jiran kita yang terdekat. Kalaulah makrel itu duduk berdekatan dengan Rohingya, saya fikir dia akan terbangkan mereka, antarkan dengan kapal ya ke Jerman ya, tetapi oleh kerana 13 jam perjalanan kapal terbang ya, diambilnya daripada orang Syria. Jadi dalam konteks Malaysia, saya rasa sebagai conclusion, kita tidak juga mahu mengabaikan orang-orang Melayu, bangsa kita, kaum kita yang beragama Islam yang terbiar. Umpamanya hari ini pertambahan kemiskinan yang menjadi-jadi, kelompok gelandangan yang semakin membiak, bukan saja di Kuala Lumpur tetapi sudah berpindah ke Johor Bahru, Georgetown dan sebagainya. Kita akan tetap, ABIM saya fikir akan terus GPM untuk membantu semua bangsa, semua kaum tanpa pilih kasih. Tetapi ada perkara-perkara yang terpaksa kita hayati prinsip yang dipanggil fiqhul awlawiyat, iaitulah fiqh menurut senarai keutamaan. Untuk sementara ini kita harus bantu mereka kerana mereka berada dalam keadaan yang sangat dhaif, sangat dizalimi. Selepas Yahudi menzalimi orang-orang Palestin, saya fikir junta tentera Burma dan Aung Suu Kyi sendiri menzalimi orang-orang etnik Rohingya yang luar biasa, dan ini telah mendapat perhatian sedunia. Oleh yang demikian, saya rasa prinsip aulawiyat ini juga harus kita terapkan dalam masyarakat untuk dipahami. Bukan kita nak meninggalkan orang-orang Melayu. Mana yang kita sempat, kita teruskan, kita perbaiki. InsyaAllah komitmen kita berterusan, dan kita minta orang-orang kaya, orang-orang kaya, hartawan, jutawan yang banyak di Malaysia ini ingat kepada sepotong ayat Al-Quran
wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta-harta mereka itu orang-orang miskin punya hak untuk meminta, bertanya, berapa yang boleh kamu sumbangkan kepada kami? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta-harta mereka itu berhak kepada orang yang bertanya dan orang yang dizalimi. Oleh demikian, saya fikir kalau mereka faham Al-Quran dan Sunnah, tak menjadi masalah. Masalahnya ialah tak faham Al-Quran dan Sunnah dan tak mau menghayati. Ini yang menimbulkan prejudis. Ini yang menimbulkan persoalan yang tak beretika, tak bermoral ketika marah-marah dengan kaum etnik Rohingya. Oleh yang demikian, saya rasa kita mesti bersatu padu, mendapatkan satu wahdatul fiqh. Kita ramaikan golongan yang memahami Islam, yang mau bertindak atas asas keadilan, menghayati prinsip fiqhul awlawiyah dan lain-lain bentuk fiqh lagi, supaya insya-Allah conclusion saya, kita akan dapat membela golongan mustadafin seperti mana yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bicara Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Puan Azrina, silakan sebagai kesimpulan perbincangan malam ni. Nak disimpulkan, rasanya Ustaz dah simpul rapat tadi tu. Okay, jadi cuma lebih kepada harapan lah ya, harapan sebab kita fokus cuba berfokus kepada penggerak-penggerak terutamanya di kalangan anak-anak muda ini, dan saya ucapkan tahniah ya kepada pihak GPM khususnya Fahmi dan juga tim ya, yang rata-ratanya adalah anak-anak muda yang mampu untuk mendepani masyarakat melalui satu pertubuhan ya, dan saya kira bermula begitu kecil tetapi bukanlah tegah, tapi maknanya mampu untuk menyantuni masyarakat bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di luar negara. Dan saya juga mengharap agar anak-anak muda di luar sana akan terpanggil untuk bersama-sama dalam merealisasikan hasrat murni ini dan menjadi insan-insan yang memberi manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Dan saya memanglah mengharapkan ya, memang mengimpikanlah anak-anak muda yang sebegini, khususnya yang saya tak kata yang perempuan tu kurang ya, tetapi makna kata yang lelaki anda adalah pembela yang sebenar-benarnya sepatutnya bangkitlah ya, anak-anak muda khususnya yang lelaki bangkit lah, tapi anda juga memerlukan wanita, pihak wanita, kerana saya memang mengharapkan bahawa sebab masa saya sebut juga di sinilah ya, arwah anak saya Ahmad Amar, memang itulah cita-cita beliau ya, untuk menjadi seorang sejarawan perantau yang mampu untuk memberi manfaat ya. Cita-cita dia Ustaz, dia ingin pergi satu tempat ke satu tempat, dan setiap tempat tu dia akan mempelajari sejarah tentang tempat tersebut, dan melalui itu akan terus menyebarkan kebaikan di setiap tempat yang dia pergi. Jadi itulah harapan dan cita-cita dia sebenarnya, dan memang kalau bolehlah ya, kalau saya tak dapat melihat hasilnya daripada anak saya sendiri, tetapi besar hati saya andai kata anak-anak muda ini dapat meneruskan apa yang telah dicetuskan oleh Ahmad Amar sebelum ini, dan mudah-mudahan menjadi anak-anak muda yang mampu untuk memaknai kehidupan mereka tanpa perlu untuk mengorbankan masa remaja. Jadi jadilah remaja-remaja yang mampu untuk enjoy yourself during your youth life, but at the same time menjadi golongan yang begitu ummatik, mampu menyumbang kepada masyarakat, menjadi diri yang selfless, at the same time menjadi orang yang selfish. Jadi begitulah, lebih kurang gitulah ya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Azrina. Saya ingat apa yang dititipkan tu sebagai satu motivasi dan semangat kepada kami anak-anak muda meneruskan, dan kita juga terimbau dan masih lagi mengingati Ahmad Amar sendiri. Saya ingat waktu saya ke Turki, beliau lah menyambut saya di airport, bawa pergi naik train dalam keadaan kita tak tahu lah bumi Turki waktu itu. Dan beliau sendiri sempat ikut sama dalam misi bantuan GPM di Kemboja, sempat ikut misi bantuan di Syria, dan saya difahamkan hari Isnin yang lalu adalah merupakan hari ulang tahun. Sekiranya Allah SWT panjang umurnya pada usia 28 tahun, barangkali mungkin dia sebagai daripada pasukan GPM barangkali
Tapi Allah lebih InsyaAllah. menyayangi dan semangat Tuan Haji Ahmad Azhar dan juga Puan Azrina dan juga Dr. Manuti dan rakan-rakan kita yang lain yang terus memberikan motivasi kata-kata semangat kepada kami anak muda untuk terus melaksanakan agenda misi Rahmatan lil Alamin ini yang juga membawa maksud seperti Global Peace Mission itu sendiri. Misi Rahmatan lil Alamin itu sebenarnya terjemahan daripada maksud Global Peace Mission. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terus mengikuti perbincangan daripada kami. Nantikan untuk siri refleksi yang seterusnya pada bulan Mac, insyaAllah. Pada bulan Mac setiap hari Rabu insyaAllah kita akan konsistenkan setiap minggu, dan topik kita pada minggu ataupun pada bulan depan adalah berkaitan dengan masa depan, landscape kemanusiaan antara prospek dan juga cabaran. Nantikan topik ini, siapakah panelnya, nanti kita akan kemas kini dari masa ke semasa. Jadi itu saja untuk malam ni. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Dr. Noor Manuti dan juga Puan Azrina dan semua penonton yang mengikuti perbincangan. Sekali lagi saya syorkan untuk anda kongsikan diskusi kita pada malam ini. Mungkin ada manfaat kepada kita. Jangan lupa untuk klik dan juga layari website kami iaitu www.jomsedekah.com. Senang saja, jomsedekah.com. Di situ ada semua kempen-kempen yang kita sedang gerakkan ketika ini, dan mana insyaAllah inilah sumber kita untuk memudahkan anda semua menyalurkan bantuan melalui kami. InsyaAllah anda sumbang, kami salurkan. Jadi saya undur diri buat seketika. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Zikri. Ada